آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah yang ada Tuan Haji Zainal Azim, Barisan Jawatan Kuasa Imam Zul, Barisan Imam Bilal, datuk-datuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita nak menyambung Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kalau ikut halaman pada bulan yang lepas 137. Betul bang kan? 137 tuan-tuan. Masuk kita 22 minit. Isyak 8.22. Ya, jumpa sebulan sekali. Orang mengaji sehari 22 jam, kita sebulan 22 minit. Tapi tak apalah tuan-tuan ya. Saya minta izin lah Tuan Haji Zainal, kita azan sambung sikit lah kan. Kita boleh buka kan, boleh lambat sikit kan. Jadi lepas azan kan kita sambung sikit 10-15 minit. Ya, baik. Tuan-tuan, kita bincang antara mutiara nasihat yang diperingatkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandarani radhiyallahu an. Dia sebut kita dulu perkataan tuan-tuan Al-Imam, ya, disebut situ pada halaman 136 ya. Kalau kita tengok postan belakang sikit, cerita pasal ponyu kuro-kuro. Betul kan tuan-tuan cerita ya, bagaimana seorang guru itu memantau muridnya, ya kan. Jadi guru itu tuan-tuan, dia mendidik murid ya tuan-tuan. Ini perkataan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, bukan Abdul Abbas ya, Abul Abbas Al-Mursi. Ini tok guru kepada Imam Ibn Athaillah. Boleh? Tarikatnya apa? Syaziliyah, tarikat Syadili. Jadi saya ulang, pengasas dia Abul Hasan Asy-Syadili, tarikat Syaziliyah. Kemudian diturunkan sanad itu kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi yang ni, yang disebut pada halaman 136, Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian tuan-tuan, barulah syekh dia yang ketiga, khalifah yang ketiga, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ini silsilah tarikat Syadiliyah. Boleh? Dan tuan-tuan jangan lupa, kita tarikat Ahmadiyah ni tuan-tuan, asal tarikat Ahmadiyah ni ialah Syaziliyah. Sayyidi Ahmad bin Idris, pengasas tarikat Ahmadiyah. Tok guru dia tuan-tuan Al-Imam Abdul Wahab At-Tazi, Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Dabbagh, itu semua tarikat Asyadiliyah. Gertinya kita ni tuan-tuan ambil pengalaman kerohanian daripada tarikat Asyadiliyah. Okey, apa pesan dia? Pesan Imam Abul Abbas, kalaulah kura-kura itu, dia kata apa? Menjaga sarang. Apa cara dia? Dia pantau tang jauh dia. Dia bertolong naik ke darat, ponyu kura-kura tuan. Lepas tu dia pantau tang jauh. Ini contoh. Contoh syekh nak bagi apa dia? Dia kata syekh juga mentarbiah murid dengan cara yang sama. Maka dia kata kura-kura bertelur di daratan dan menuju ke tepi sungai sambil memerhatikan telurnya dari jauh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mentarbiah mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiah murid mengikut pantauan guru. Tuan-tuan, berdasarkan pemerhatian.
Contoh senang tuan-tuan nak faham macam ni. Kita percaya tak tuan ada sihir ni? Kalau dengan izin Allah sihir itu boleh berlaku kan? Sihir ni tuan ada sihir dipanggil sihir ain. Apa makna sihir ain tuan-tuan? Sebab tu gambar-gambar gitu ni jangan tayang-tayang guna kat orang. Gambar budak kecil orang rumah gitu ke dalam Facebook kan gitu. Dia boleh terkena sihir ain misal kan? Orang mengaji Indonesia kiat-kiat ni dia faham lah. Ya tuan-tuan, kalau ain sihir itu boleh berlaku, tu benda jahat lah. Macam mana pula pandangan pantauan syekh tu memandang murid tu tak ada kesan dia? Kalaulah benda ain sihir jahat itu boleh berlaku, maka pandangan syekh yang mendidik murid itu berdasarkan pandangannya juga dia belum bersuara lagi. Dia tak cakap, dia tak ceramah, dia tak buka kitab lagi, dia pandang je gitu. Dia pantau je kita tuan-tuan. Itu juga bentuk pendidikan seorang syekh guru kepada muridnya. Okey, jadi pendidikan kita tuan-tuan dalam bab tarikat ini dia bukan mesti bercakap. Dia bukan mesti berkitab, tetapi cukup dengan pantauan pandangan guru tersebut. Tuan-tuan baca sejarah al-Imam tuan-tuan Sidi Ahmad Badawi yang kita selawatkan, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Itu sampai habis lah selawat Sidi Ahmad Badawi. Ini pun namanya tarikat Ahmadiyah juga. Sidi Ahmad Badawi ni tuan-tuan, dia biasa sorban. Dia hidup dia macam sepanjang hidup dia tu jarang orang boleh nampak muka dia. Dia tutup muka dia. Sorban itu dia labuhkan sikit, jubah apa? Sorban itu tuan-tuan, lidah ini dia labuhkan sikit. Jadi murid-murid jarang tengok muka dia ni. Sidi Ahmad Bidris tuan-tuan, dia menukarkan gereja-gereja di Mesir itu kepada masjid. Dia berjuang melawan penjajah. Sidi Ahmad bin Idris tuan-tuan, Sidi Ahmad Badawi ni dia mendidik dengan memandang murid. Artinya membenarkan konsep pantauan guru ini bukan hanya dengan bercakap, tapi dengan perlakuan, dengan perbuatan dan pantauan. Okey, selesai Baik. Berwaspadalah kamu ya dari keluar dari negeri ini tanpa merasa kemanisan kasih Allah. Apa maknanya? Tadi imam kita baca ayat rakaat kedua. Apa tuan nak imam baca surah Al-Imran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Jangan mati melainkan hati kita cinta kepada Allah, merasai kemanisan cinta Allah. Itu makna. Jadi dalil tadi yang dibaca oleh Fadil Abang Zul tadi konolah dengan tema gitu. Jangan mati, jangan meninggalkan kampung payo, jangan meninggalkan tuan-tuan kita nanti ditalkinkan di kubur, kubur depan kita ni apa nama tempat tu tak tahu. Tuan-tuan di Taumbot itu melainkan kita beriman, rasa kemanisan iman. Okey, baik. Qala kemanisan kasihnya terus 138 ni bukan tertumpu kepada makanan dan minuman sahaja. Jadi kalau kita nak dapat cinta Allah, janganlah cerita bab makan yo. Cerita pasal perut yo. Jangan cerita bab makan, jangan cerita menu air apa sedap ni. Aiskrim apa, air kelapa apa semua kan. Tuan-tuan jangan cerita tu yo. Okey tuan-tuan, cerita yang kita nak tuan-tuan apa dia? Iaitu kalau cerita makan minum tuan-tuan itu orang kafir pun boleh cerita. Kalau setakat nak bincang menu makanan tuan-tuan, ya perkara tu orang non muslim pun cerita. Kita tak nak bersama tuan-tuan, kesamaan kita bukan pada orang kafir. Kita nak nilai seorang muslim itu apa dia kata? Namun dia kata apa? Kalau kita nak tuan-tuan, jangan sekadar bincang tentang apa yang sedap di tokak kita. Makan minum. Itu orang kafir pun makan, orang kafir pun minum. Dabah tuan-tuan disebut kat situ, binatang pun makan, binatang pun minum. Tetapi yang nak kita bincangkan tuan-tuan, kita nak bersama dengan para malaikat. Namun tuan-tuan kalau boleh nak tambah sikit, bersamalah dengan para malaikat. Tuan-tuan boleh tambah dekat buku tu, bersamalah. Namun bersamalah dengan para malaikat. Kita nak bukan dengan orang kafir. Orang kafir tadi makan minum. Tapi kita nak dengan malaikat. Apa yang malaikat tuan-tuan? Kita nak bersama malaikat
yang merasai kemanisan zikir. Jadi saya nampak tuan-tuan terjemahan malam ni banyak larilah. Terjemahan ini banyak silap. Ya, sebab tu kita baca sini memang tak faham ni. Saya kena cek teks Arab. Saya cek balik, alhamdulillah banyak silap terjemah dia. Kalau tuan-tuan baca sini pun tak faham. Kalau saya baca terjemah pun saya tak boleh faham. Saya kena cek teks yang Arab ni. Jadi maknanya kita tidak mahu bersama orang kafir hanya bincang makan minum. Kita nak bersama dengan malaikat. Apa? Bukan yang disekutukan, iaitu kebersamaan. Itu maksud. Kalau boleh kita terjemahkan yang disekutukan tu kebersamaan kita dengan malaikat. Apa dia? Bersama merasai kemanisan zikir. Berhimpunnya kita atas nama Allah. Tuan-tuan, berhimpun kita kerana Allah. Berpisah kita kerana Allah. Tuan-tuan, itu yang kita nak. Ini kerja malaikat. Malaikat membawa kita kepada Allah. Malaikat melaksanakan segala perintah Allah. Tuan-tuan, taib. Ini kerana, kata Syekh lagi, kata Imam Ibn Athaillah, ini kerana roh tidak mampu menanggung percikan nafsu apabila bergelumang dengan maksiat, dengan bangkai. Kan tuan-tuan, sebenarnya roh kita ni pun tak tertahan dah. Roh orang kafir, roh orang yang meninggalkan perintah Allah, tuan, dia sengsara. Dia tak cukup makan, kurus koring, tak ada makanan, dia sengsara tuan-tuan, dia tak tahan sebenarnya. Cuma tuan-tuan, perkara itu Allah hijabkan dari pandangan kita. Roh itu sebenarnya dia tidak selesa, kan? Ingin menjadi roh yang bahagia. Maksudnya bahagia tu dengan zikrullah, ya, dengan mentaati perintah Allah, kan? Jadi oleh yang demikian, dunia tidak layak berada pada hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak layak dimasuki oleh golongan yang bergulumang dengan najis maksiat. Maknanya tuan, kita kan faham, kita mengaji tasawuf ni, takrif tasawuf tuan-tuan. Kalau kelas yang saya buka tu, sijil tarikat tasawuf yang saya buka tu tuan-tuan, takrif tasawuf tuan-tuan, dia boleh poi sampai 2000 takrif. Definisi tasawuf tu berapa? Bukan 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15, 21, bukan. Boleh pergi 2000 takrif. Antara takrif yang tuan-tuan nak faham senang, at-takhalli 'anil radha'il wat tahalli bil fadail. Apa tasawuf ni? Apa bincang apa tasawuf ni? Tasawuf itu kita kosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Takhalli, kosongkan. Dah kosong, kena isi. Nak isi dengan apa? Dengan perkara-perkara fadilat. Fadilat tadi antaranya nak dapat fadilat zikrullah, kan tuan-tuan? Dah ada takhalli, kosong, dah hias dengan tahalli akhlak, maka datangnya tajalli. Tajalli tu apa pula? Tajalli tu karamah, tajalliyat ilahiyah. Karamah-karamah yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Kerana apa tadi? Mereka ikut step yang betul, SOP yang betul dalam bersuluk kepada Allah Ta'ala. Kosong, isi, Allah anugerahkan tajalli tuan-tuan. Apa sebab tadi? Zikrullah. Tapi selesa ke kita duduk masjid lama-lama tuan-tuan? Kalau orang tak biasa duduk masjid, dia tak selesa, keluh kesah dia, ya? Tuan Imam bawa zikir, kalau tak biasa tuan-tuan, kaki kita ni loncet-loncet nak keluar copet ni, tak terdaya nak zikir lama ni dah. Padahal zikir 10 minit tak sampai. Kuliah kita maghrib isyak lah, saya minta izin tadi tambah sikit 10 minit. Itu je, bukan apa pun. 8.40 kita dah komat, 9 kita dah boleh balik. Tapi memberontak jiwa kita nak keluar, nak balik cepat, tak selesa. Apa sebab tuan-tuan? Sebab itu kita campuran maksiat itu masih melekat dalam jiwa kita, maka sukar untuk kita beramal, ya kan? Tuan-tuan, maka sebab tu itulah dia tadi ada najis, najis maknawi. Kita sebut kalau najis hissi, kalau kat jubah kita, baju kita, telokong kita, kat kalau ada tai apa, tai cicak ke, kita nampak hissi itu, kita pergi ke paip air itu, kita basuh, kita buat hilangkan ain najis itu nama nampak. Tapi ada tuan-tuan najis yang kita tak nampak, itu najis tuan-tuan yang dipanggil maknawi, tak nampak. Hukmi kita tak nampak, tapi benda tu melokek dalam hati kita. Dengan sebab itu kita susah nak menerima hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dengan sebab itu
susah mana kita nak buka Quran itu untuk kita baca. Malam Jumaat pun mengelak-ngelak nak baca Yasin, tak nak baca. Dengan sebab itu kita susah nak beramal. Kenapa? Kita masih ada najis-najis bergulumang dengan maksiat. Maka kata Syekh lagi, bersihkan hatimu. Sebab itu kita mengaji tarikat. Kata Syekh Saleh, tarikat itu ra ya qaf. Ta itu tuhur, taharah, bersih. Mengaji tarikat, beramal dengan tarikat bukan nak tunjuk kita handal, bukan nak merendahkan orang lain, bukan nak kata kita hebat, memandang orang lain hina, bukan itu tarikat. Tarikat itu apa? Bersihkan hati kita. Sebenarnya kita tu yang nak persembahkan hati yang salim, qalbun salim. Itu yang kita nak persembahkan dengan Allah. Bersihkan hatimu daripada sebarang mazmumah, kecelaan, aib. Yang kita sebut apa tadi? Takhalli. Bersihkan hati, nescaya dibuka bagimu pintu ghaib. Allah bukalah pintu jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberkatan, segala kemuliaan akan dibuka bagi kita. Tapi kita kena mulalah istighfar, mula bertaubat, mula beramal. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kembalilah kepada Allah. Kembali macam mana? Dengan inabah dan zikir. Inabah ni apa? Inabah ni tuan, kalau Seremban dekat Labu tu ada satu sekolah kawan saya, Ustaz Saifuddin Maulud, orang Labu. Ya, Ustaz Saifuddin ni dibuka satu pusat namanya Inabah. Inabah ni biasa dia kaunter penagih dadah, tapi dengan rawatan zikir. Dia tarikat, saya ingat Ustaz Saifuddin ni Naqsyabandiyah wal Qadiriyah tarikat dia. Dia jadi dia ajarlah, dan alhamdulillah lah yang saya pantau jugalah, saya tengok jugalah, nampaknya mudah-mudahan ada kesan yang baik dan adalah pemulihan itu berlaku. Ini Ustaz Saifuddin tuan-tuan. Dia namakan pusat rawatan itu Al-Inabah. Kan dah tak jalan dah, sobat pun tak jalan, gantung pun tak jalan, semua tak jalan, balik kepada agama lah tuan-tuan rawatan dia, maka dipanggil Inabah. Inabah tu Allah sebut wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah jalan siapa? Orang yang kembali kepadaku. Inabah. Sebab tu kalau tuan-tuan, nama yang bagus namanya Munib. Mim nun ya ba, Munib. Munib itu artinya orang yang raji'un, yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa kembali kepada Allah? Dengan zikir. Ya, dengan terapi zikir tuan-tuan, zikrullah. Siapa yang sentiasa mengetuk pintu, kan kita dah try dah, lepas tu kita tak istiqamah, kita cuba lagi, InsyaAllah balik haji esok dan berubah, tapi Covid pula tak pergi haji. Dan nak pergi umrah esok dan belok lah sembahyang jemaah, tak ya boleh lokek lagi. Esok dan tunggulah dapat cucu esok dan baiklah, tak ya jadi. Tapi tuan-tuan jangan berhenti, kita tak boleh berhenti. Tu jalan-jalan tuan-tuan, jatuh balik, naik balik, macam kaedah sembahyang lah. Betul kan? Kalau solat tuan, kita bukan sepanjang solat tu kita khusyuk kan. Ada masa-masa kita khayal, masa-masa macam-macam. Tapi jangan layanlah khayalan itu. Jangan kita layan betul-betul kira-kira matematik tadi, makan apa, kira tolak, campur, untung, rugi. Kita layan memang rosaklah solat kita. Masa khayalan tu datang, cepat-cepat meniti kembali kepada jambatan solat kita tadi itu. Jadi samalah tuan-tuan, kita ni nak kata istiqamah benar, tidak. Tetapi kita kekal mengetuk pintu Allah. Boleh tuan-tuan? Jangan berhentilah. Saya tak boleh lah ustaz, saya dah masuk kelas ni, masuk juga ni, tapi buat maksiat lagi. Jangan berhenti kelas. Walaupun kita ada lagi kelemahan-kelemahan, kemaksiatan, jangan jadikan itu alasan untuk datang mengaji. Datang juga dulu. Adalah jalan nanti Allah akan buka tuan-tuan. Kotok lagi pintu, jangan berhenti. Pasti tuan-tuan, pasti dan pasti dia kata apa? Man adama qara'al bab yuftahlah. Kata imam di sini, kata pengarang, kau rajin-rajin, kau selalu kotok pintu Allah, pasti Allah akan buka. Allah tak akan kecewakan kita tuan-tuan. Walaupun saya kata tadi, kita dengan penuh kealpaan, kelekaan. Ada satu syekh tanya murid dia. Saya sebut subuh tadi kan Masjid Pancu Mobi kan, saya sebut. Syekh tanya, kau macam mana perjalanan zikir kau, macam mana Quran kau, macam mana kau punya ilmu wirid, macam mana? Kata syekh, ya, bertanya murid. Murid kata, tuan guru, saya ni nak laju-laju benar tak boleh tau. Nak pecut-pecut sangat, nak pulun sangat, saya tak, dah kemampuan saya sangat terbatas.
Tapi saya berjalanlah mengangkat-angkat lah ni. Dan saya rasa saya ni nak sampai macam Imam Ibn Atha'illah ke, nak sampai kepada Imam Hasan Basri ke, nak sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Idris ke, nak sampai kepada Syekh Saleh Ja'fari ke, hatta kita nak sampai kepada tokoh-tokoh mutaakhir zaman kita ni, Tuan Guru kita Syekh Abdul Abdullah Sijang, kita nak sampai kepada Syekh Faiz, Syekh Murtadah pun kita kata jauh nak kita nak sampai situ. Tak apa, kata Syekh tersebut, jangan takut, orang yang berjalan itu kira sampai dah tu. Faham tuan-tuan? On the way itu kira sampai. Yang penting kita jangan berhenti beramal, jangan berhenti berjalan, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah tidak kerana kasih Allah taala, pasti kami tidak mengatakan sedemikian itu. Mulatafah, ada sebut mulatafah, latif. Tuan-tuan, kalau tidak kerana latifnya Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan sampaikan ilmu ini kepada pembaca sekalian, pada orang kampung Payo hari ini. Tapi kerana kasih kita, kerana cintanya Allah kepada kita, tuan-tuan, kita dapatlah sedikit sebanyak pengetahuan, kesedaran, keinsafan untuk terus beramal soleh, tuan-tuan. Maka kita petik kata-kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah tu ompek, anak nombor ompek, sebab tu namanya Rabi'ah. Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Rabi'ah, tuan-tuan? Dia kata, man mata ughliqa hadzal bab hatta yuftah. Ya, bilakah, ya, apabila ditutup pintu sehingga bilakah hendak dibuka, sedangkan pintu inilah yang menyampaikan kamu kepada menghampirinya. Tuan-tuan, dia nak maksud macam ni. Sebenarnya pintu Allah tu, pintu rahmat Allah, pintu keampunan, pintu doa tak pernah tertutup. Yang menutup pintu tu siapa? Kita sendirilah. Kan? Pintu taubat, pintu rahmat, pintu doa sentiasa terbuka untuk siapa pun. Yang tutup, yang cari pasal tu kita. Tuan-tuan kan? Bila masuk tutup pintu, masuk perompak rumah Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, cari-cari barang tak jumpa pula. Ya kan? Dia semayang. Jadi lepas semayang tu dia ambil ambil gayung ni, ambil uduk ni. Rabi'ah nasihatkan kepada pencuri yang merompak rumah dia ni. Ni kau ambil gayung, ambil uduk. Kau semayang, minta nanti jumpalah barang kau nak tu. Tuan-tuan kan? Tak jumpa pintu pula nak keluar. Perompak ni kan tuan, ini trend seorang perempuan yang dikatakan imra'atun faqatir rijal. Wanita yang seorang ini, Rabi'ah ni, mengatasi semua lelaki. Kita yang lelaki kumpul orang periksa ni semua, tuan, tak boleh challenge seorang yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Sebab apa dia kata? Pintu Allah tak pernah tertutup, kita yang menutup pintu itu, tuan-tuan. Tetapi kata beliau lagi, pintu itu, tuan-tuan, menyampaikan kita untuk menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu itulah, tuan-tuan, yang perlu sentiasa kita ketuk. Walaupun, tuan-tuan, kita faham kita ni bukan orang baik, kita faham kita bukan khusyuk, kita faham, tuan-tuan, amalan kita ni tersekat-sekat, berlapis-lapis. Allah nak timbang. Yang masuk riaknya, ujubnya, sombongnya, ada macam-macam package lah mazmumah kita. Kita faham tu, tahu tu, sedar kelemahan kita, tuan. Tapi itu tidak menjadikan kita berhenti untuk masuk kepada pintu Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Syekh lagi, hati hendaklah dijaga supaya jangan lalai. Lalai daripada, tuan, benda yang asas ialah tauhid. Okey, kalau azan, Jidin boleh azan lah, ya, masuk waktu azan dulu. Perkara asas, tuan-tuan, yang kita nak bentuk hati kita ni apa? Ya, jangan lalai daripada keesaan Allah, wahdaniyatullah. Sebab tu, tuan, Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar, dia kata kita ni dulu dah ada satu hari perjanjian, Yaumul Mithaq nama dia. Perjanjian itu berlaku di Na'man Arafah, padang Arafah. Kita ditanya, alastu bi rabbikum, kita jawab bala syahidna. Kita pun di alam itu kita kata kami menyaksikan. Kami naik saksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-iqrar bi wahdaniyatillah. Tuan-tuan, yang itu insya-Allah saya sambungkan lepas azan masuk waktu kan. Azan dah dulu, ya. Lepas ni kan kita sambung 10-15 minit, tuan-tuan, ya, insya-Allah. Fala tafaddal.
إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Amma ba'd. Okey tuan-tuan, jadi kata Syekh tadi, ya, hati kita kena jaga. Tuan-tuan, jangan cuai, jangan lalai dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari mitsaq. Ketika Allah bertanya kita, alastu bi rabbikum, kita jawab bala syahidina. Ini fasa pertama umur kita dulu. Tapi kita dah tak ingatlah sekarang ni.
Tak ada siapa yang terkecuali. Kafir, Muslim, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu pun tuan-tuan, benda ni berlaku pada semua makhluk. Dan ikut catatan dalam kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia kata perkara itu berlaku tuan-tuan di tempat namanya Na'man di Padang Arafah, dan rekod perjanjian itu disimpan di Hajarul Aswad. Semua kita ni. Sebab tu kata Habib, masa kita tawaf, Allahumma imanan bika wa wafa'an bi'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Itu doa masa tawaf yang kita baca tuan-tuan. Sebab apa? Nama kita, simpanan rekod perjanjian dulu tu disimpan di Hajarul Aswad, ataupun kita sebut Hajarul As'ad. Aswad hitam, As'ad bahagia. Batu yang paling bahagia, batu Aswad itulah. Tuan-tuan, jadi kena jaga wahdaniyatullah. Apa dia? Kembali, tuan-tuan, dia kata apa? Kerana jangan lalai daripada keesaan Allah. Kerana awan dan rajak orang yang berzikir ialah kembali menghadirkan wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Tuan-tuan, dia sebut kat sini, kalau saya ikut teks yang Arab ni tuan, peringkat darjat zikir ni ada peringkat dia. Okey, ada tingkatan dia tuan-tuan. Jadi zikir yang paling asas ialah kita kena ingat betul-betul, tanamkan dalam keyakinan kita ni hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dia zikir kita. Letakkan dalam hati kita begitu. Tuan-tuan itu maksudnya wahdaniyatullah, keesaan Allah, rububiyatullah, rabbul alamin. Itu satu tuan-tuan. Baik. Begitu juga dengan apa yang dizikirkan mereka akan dibuka atas mereka. Kita zikir-zikir ni lama-lama esok tuan-tuan kita akan rasa lazat. Zikir panjang sikit pun, kalau kita ikutlah Syekh Zaki ke Syekh Faiz dulu ke tuan-tuan, panjang sikit pun tak ada hal lah. Saya ingat dulu kalau kita di Surau Kampung Paya dulu, almarhum Tuan Guru, cikgu dia punya zikir dia memang ngam lah. Masuk ngam macam mana tuan? Dia kalau 35 minit tu isyak habis doa. Dan saya ada sembang-sembang lah di rumah Datuk Abdul Sijang dulu. Kalau sebelum Jumaat kita lepak rumah dia dulu kan. Dia kata dia style Tuan Guru lah, Datuk Abdul Sijang, dia tak goma zikir panjang-panjang. Tuan-tuan goma yang mana? Jangan dua-dua tak goma, panjang pun tak goma, pendek pun tak goma. Tu jadi hantu kita esok. Kalau ikut Datuk Tuan Guru kita, Datuk Abdul Sijang, dia sebutlah kat saya dulu, dia tak suka zikir-zikir yang panjang-panjang berjala-jala dia. Sebab mungkin bagi dia yang datang tu semua berlakon tu, tak ada. Biarlah pendek tapi berkesan. Tuan-tuan kan? Tu Tuan Guru kita dululah. Ya, jadi yang penting zikir. Kalau panjang pun kita dah sebati, tak ada masalah, boleh ada kesan dia. Hadir zikir itu dalam hati kita. Ya. Dan zikir mereka tidak ditolak kecuali zikir yang penuh dengan kelalaian. Apa maksud tolak tuan? Katanya zikir yang tidak mampu memberi kesan. Zikir itu ada pahala dia. Ya. Apa bentuk zikir pun tuan ada pahala. Cuma kesan itu tak dapat segera sebab mungkin kita ni tak serius. Kita buat sambil lewa, kita tidak menjaga adab zikir. Jadi kesannya lambatlah. Itu dianggap masih lalai. Maka pohonlah pertolongan dalam mengatasi perkara tersebut dengan mengalahkan dua syahwat. Tuan-tuan, apa dua syahwat itu? Perut dengan kemaluan, dan tidak bertentanganmu pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa sebab kita tuan-tuan sentiasa berperang dengan Allah Taala ni? Sebab nafsu yang berada dalam diri kita yang tidak mahu berkompromi tuan-tuan, tak nak bertolak ansur, dia tak nak kita tunduk pada Allah, dia tak nak kita zikir kepada Allah, maka nafsu itu telah merosakkan tujuan kita untuk menjadi hamba Allah, untuk mengikrarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala tadi. Okey ya. Taib. Banyaknya kamu berkasih sayang dengan makhluk, kau hubungan dengan orang ramai bagus, ini okeylah. Tapi malangnya kau punya hubungan dengan Allah kurang. Ini yang ditegur kan. Jangan sekadar nak bersosial saja, bermasyarakat saja, tapi kena ada uzlah. Ada tempoh masa kita mesti berdamai dengan Allah. Kita dengan Allah saja, tak ada cerita dengan orang lain, bukan dengan makhluk. Kita ingatkan jemaah lelaki, maghrib isyak kita tak ada dekat rumah dah, maghrib isyak mesti kat masjid. Ada kuliah ke tak ada kuliah? Kalau tak ada kuliah janganlah sujud syukur, ayahu, yes ustaz tak datang, syukurlah deh.
Jangan kan, tak ada kuliah baca Quran. Kan? Ini maksudnya kita sedang mengasingkan waktu kita, memperuntukkan waktu kita dengan Allah. Tadi kan kita dah lama di pejabat, bekerja kan dah lama dengan keluarga, dah lah. Hari Isyak waktu sembahyang kita dengan Allah lah. Itu maksudnya tuan-tuan. Jangan terlampau leka dengan hubungan sesama makhluk sahaja. Taib ya. Maka berkasih sayanglah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hak. Kalau dibuka, kata Syekh di sini, kalau dibuka bagimu pintu kasih sayang bersama Allah, nescaya kamu akan melihat pelbagai perkara-perkara yang ajaib. Kalau Allah buka tuan-tuan, Allah tak buka lah. Kadang-kadang Allah tak buka tu sebab kita belum bersedia. Boleh tuan-tuan? Allah tak bagi tajalli kepada kita tadi tu, karamah itu tak diberi pada kita, esok kau dapat kita jobor tentu arah. Kita act pula dengan orang kan. Sebab tu Allah simpan dulu tuan-tuan. Allah tak bagi kita beberapa anugerah tu, ada hikmahnya. Tapi tuan-tuan, kalau dah buka esok, kalaulah Allah membuka pintu kasih sayangnya kepada kita tuan-tuan, insya-Allah kita akan melihat pelbagai kehebatan, pelbagai rahsia. Maka antara hubungan kita dengan Allah, solat dia kata 2 rakaat di tengah malam. Antara hubungan kita dengan makhluk tuan-tuan, ziarah orang sakit. Dia meninggal, kita solatkan jenazah dia. Sedekah kepada orang yang miskin. Ini hubungan sesama makhluk. Tolong saudara kita. Kalau ada perkara yang menghalang, duri, pokok tumbang, apa-apa yang menghalang lalu lintas, kita bersihkan. Ini semua tuan-tuan sifat-sifat kasih sayang. Ya kan tuan-tuan kan? Saya nak cerita sikit pasal kubur ni, sikit dah. Ya tuan-tuan pasal tanah kubur. Sebab saya masa meninggalnya arwah Cik Zarah baru ni, saya tengoklah pantauan Tuan Nazi kita pun ada, Tuan Imam kita talqin. Masa tu saya imam solat jenazah kat Surau Pembayar kan. Tapi baguslah, alhamdulillah, pengurusan nampak kemas. Semoga istiqamah lah. Pengurusan masjid dalam pengurusan jenazah saya nampak cukup patuh, cukup sistematik. Jadi mudah-mudahan Allah bagi pahala yang besar kepada yang menguruskan jenazah ini. Dan istiqamah lah imam-imam kita, bila-bila muda pelapis ni, mudah-mudahan kekal lah. Jadikan masjid Kampung Payo ni masjid yang boleh kita banggakan. Tuan-tuan yang sempurna tugasannya. Ada cerita tuan-tuan di tanah kubur. Saya cerita minggu lepas bandit kan, dekat Semban 2, Hafar ni penggali kubur. Bulan lepas tuan-tuan saya cerita pasal apa? Nabash, pencuri kain kapan. Ingat tak cerita tuan-tuan? Tak ingat dah ustaz, banyak makan sate tu dah. Minggu lepas pencuri kain kapan taubat kan, bulan lepas kan. Ini saya nak cerita Hafar. Hafar ni tukang gali tanah kubur. Ni cerita di Dahdah. Tanah perkuburan tu namanya Dahdah di Syria. Cerita dia tuan-tuan, gali kubur. Brother ni umur dia 50 tahun. Gali-gali, turunkan jenazah. Masa tuan-tuan dia turunkan jenazah tu, nak timbus jenazah tuan-tuan, datang 2 ekor kuda dengan 2 orang penunggang mengambil jenazah tersebut. Dan kubur tu wangi, harum, hijau, terang benderang. Pengsan dia, penggali kubur ni pengsan. Yang orang atas ni pergi ronjih air lah, bangun-bangun dah pula kau pengsan ni, tak pernah berlaku pun. Nguruskan jenazah, gali kubur dia pengsan. Maka buat naik atas, jenazah tadi tu tak diiringi oleh ramai orang. Ada 3 orang je lelaki yang datang, 3-4 orang je, bersama dengan ibu pada si mati. Okey lah, dia pun cerita lah, tadi aku tengok dalam kubur tadi pelik lah, ada 2 ekor apa tadi, kuda dengan 2 orang penunggang yang mengambil jenazah tersebut, buat lari. Dan kuburnya wangi, terang benderang, menghijau, raudatun min riyadil jannah, seumpama taman-taman syurga. Aku pun pelik lah, kata si penggali kubur ni. Beberapa bulan kemudian tuan-tuan, berlaku kematian lagi. Dia pun masuk WhatsApp, grup WhatsApp, meninggal haji sekian, abang sekian. Dia penggali kubur, job dia macam biasa lah, gali kubur. Gali tuan-tuan, rupanya yang meninggal ni keluarga ataupun adik-beradik kepada jenazah yang pertama bulan lepas. Okey? Jadi bawa masuk, berlaku perkara yang sama. Datang 2 ekor kuda dengan 2 penunggang mengambil jenazah itu, buat lagi, kubur wangi, terang benderang, hijau. Tapi dia tak pengsan lah kali kedua ni, sebab dia ada pengalaman kali pertama kan. Mak si mati ada bersama di tanah perkuburan tersebut. Maka dia pun tak nak tanya apa sebab 2 jenazah adik-beradik ni, 2 beradik ni
Macam tu bona karamah dia. Karamah lah tu, kemuliaan dia. Maka tuan-tuan tanya kat mak si mati ni, "Kak, tanya sikit kak. Ni saya dua kali anak kak ni saya uruskan jenazah macam tu bona lah tu." Hebat karamah dia, terang kubur dia, lapang kubur dia, dibawa oleh kuda, dibawa oleh dua orang penunggang kuda, bawa jenazah tu. Apa lebih? Dia cerita macam mana? Abang itu Najjar. Najjar ni tukang kayu. Tukang kayu tuan-tuan. Pula yang mati itu ialah pelajar. Kita kata pelajar pondok, pelajar ma'had, pelajar tahfiz, pelajar universiti, begitulah, student. Tuan-tuan, abang dia yang berkojo tukang kayu ni menyara membayar yuran sponsor adik dia belajar. Okey? Jadi maknanya seorang belajar, seorang sponsor. Faham tuan-tuan? Jadi cerita tabung tu lah tu, nanti bulan depan buat lebih sikit duit sebab kita nak bina fasa ketiga. Itu cerita buat kat sini ni. Tuan-tuan jangan buat lupa lah. Keluar je iklan, Haji Nizam keluar iklannya malam ni Datuk Syuhada, bulan depan buat duit lebih sikit wakaf untuk bina ma'had kita di Seremban tu lah. Tuan-tuan Jadi rupanya kelebihan mereka ni kerana seorang mengaji, belajar, seorang lagi taja membiayai pelajar ini. Maka itulah karamah mengaji. Itulah karamah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa tuan-tuan penggali kubur ni kata? Dia nak berhenti dah. Hantar surat dekat Haji Zainal, dia nak berhenti. Dia nak pergi masuk pondok. Pondok mana yang ada? Pondok orang tua mana ada umur 50? Di Syria ni tuan, tukang gali kubur ni berhenti campak cangkul dia, pergi madrasah, jumpa Syekh Tok Guru, Syekh saya nak masuk mengaji sini. Syekh tu pandang katil ke bawah, apalah kau ni, umur dah 50, orang belajar umur 5 tahun. Paling lambat pun 15. Kalau 50 baru nak start mengaji. Bukan macam kita tuan-tuan mengaji tak ada kitab ni, mengaji bawa kitab hafal matan. Dia pun hafal matan Jurrumiyah, matan asas dalam ilmu nahu tuan-tuan. Hafal mengaji. Akhirnya di Syria itu penggali kubur ni tuan-tuan yang melihat dua jenazah yang hebat tadi, keluarganya jadi keluarga ulama, termasuk Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar tu penggali kubur. Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Dan dikatakan tuan-tuan bumi Syria itu antara yang menjadi ulama hebat di Syria ketika ini tuan-tuan adalah keluarga penggali kubur ini sekarang. Maka tuan-tuan itu menggalakkan kita supaya banyak ataupun menuntut ilmu. Sikit lagi penutup tuan-tuan, yang terakhir 140. Namun pedang yang terhunus perlu kepada kekuatan lengan. Ini bahasa simbolik kinayah. Ini saya terang minggu depan, bulan depan lah tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita jumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih yang berinfak pada tabung sahah saya itu, pada pondok saya itu. Ya, insya-Allah ada rezeki kita jumpa pada kelas-kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.